Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan memberikan pandangan kami berkaitan 3 pembahagian tafsir, iaitu tafsir Bil-Ma'sur, tafsir Bil-Ra'yi dan tafsir Isyari, serta contoh-contoh kitab bagi setiap tafsir. Bagi tafsir Bil-Ma'sur, pada pandangan saya, ia merupakan tafsir yang paling baik dan masyhur untuk dijadikan tafsiran. Ini kerana ia merupakan tafsir terawal dalam pembahagian tafsir Al-Quran. Ia berpegang kepada riwayat yang sahih, iaitu mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis serta berfungsi sebagai penerang kepada Al-Quran. Selain itu juga, riwayat daripada sahabat yang bersumberkan tafsir kepada Al-Quran serta riwayat yang diambil dari ahli ijtihad menjadi salah satu sebab ia merupakan rujukan terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran. Majoriti ulama berpendapat bahawa tafsir Bil-Ma'sur adalah tafsir yang terbaik dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi pada saya, tafsir Bil-Ma'sur sangat bagus dan harus dijadikan kitab utama untuk digunakan dalam mentafsir Al-Quran. Antara contoh-contoh kitab tafsir Bil-Ma'sur yang pertama ialah kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Kitab ini dikenali sebagai kitab tafsir Bil-Ma'sur yang terbaik kerana dasar dalil pada riwayatnya lengkap serta memberi analisis yang bagus terhadap perbezaan pendapat dalam riwayat yang ada. Kitab ini dikarang oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijrah. Kitab ini lebih dikenali dengan nama Tafsir Al-Tabari. Contoh kitab yang ketiga ialah Bahrul Ulum. Tafsir ini dikarang oleh Abu Lais Nazr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Samarkandi yang wafat pada tahun 375 Hijrah. Tafsir ini juga biasa disebut dengan Tafsir Al-Samarkandi. Tafsir ini dicetak dalam 3 jilid. Contoh kitab yang kedua ialah kitab An-Nukat wal Uyun karya Al-Mawardi. Kitab ini dicetak menjadi 6 juz dengan tebalnya dalam 500 halaman per juznya. Tafsir ini menggunakan analisis bahasa untuk menjelaskan ayat dengan aspek ilmu bahasa dan dalil dari syair-syair. Kitab tafsir ini dikarang oleh Abul Hasan Al-Mawardi yang wafat pada tahun 450 Hijrah. Beliau adalah ulama besar yang dalam riwayat hidupnya disebut sebagai Qadil Qudat atau hakimnya para hakim, di mana gelaran ini diberikan pada alim yang mempunyai keilmuan yang sangat mendalam. Perkataan tafsir Bil-Ra'yi ini adalah tafsir yang dalam penjelasannya, maknanya atau maksudnya hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan pengambilan kesimpulan yang didasarkan daripada logik akal. Penafsiran yang menyimpang dari kaedah bahasa, sastra dan pemahaman bahasa serta menerapkan Al-Quran atas pandangan-pandangan sesat, keinginan peribadi dan kepentingan kelompok. Cara-cara ini dapat mengakibatkan penyimpangan makna dan maksud yang dikandung Al-Quran. Kelompok ulama yang menolak tafsir Bil-Ra'yi ini juga berdasarkan argumennya yang bermata bahawa para sahabat dan tabi'in sangat menghormati tafsir Al-Quran dan menghindari penggunaan akal. Antaranya ialah Sa'id Ibnu Musib. Tafsir Bil-Ra'yi ini juga menafsirkan atau berbicara mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Tentu saja tidak diperbolehkan. Menurut para penolak tafsir Bil-Ra'yi, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan tafsir Bil-Ra'yi tidak yakin bahawa apa yang mereka kemukakan sama dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh-contoh kitab tafsir Bil-Ra'yi ialah Ta'wilatul Ahli Sunnah karya Abu Mansur Al-Maturidi. Kitab ini ditulis oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat pada tahun 333 Hijrah. Tafsir ini ditulis berdasarkan akidah atau mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dengan berpedoman pada akal dan dalil riwayat dalam mentafsirkannya. Selain itu, An-Nukat wal Uyun karya Al-Mawardi. Tafsir ini dikarang oleh Imam Mawardi yang wafat pada tahun 450 Hijrah. Tafsir ini disebut sebagai tafsir yang memiliki 2 corak, iaitu tafsir bil-riwayah dan tafsir bil-ra'yi. Seterusnya, Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil karya Al-Nasafi. Tafsir ini dikarang oleh Hafizuddin Al-Nasafi yang wafat pada tahun 710 Hijrah. Di dalamnya dijelaskan penjelasan Al-Quran mengenai qiraat-qiraat, bahasa serta ditarjihkan atau diunggulkan mazhab ahli sunnah. Tafsir
tafsir Al-Isyari ataupun juga dikenali sebagai tafsir Al-Sufi, di mana tafsir ini mentakwilkan ayat Al-Quran dengan makna yang bukan makna lahiriahnya kerana adanya isyarat samar yang diketahui oleh orang yang sentiasa mendekatkan diri pada Allah seperti ahli tasawuf. Pada pandangan saya, tafsir ini boleh digunakan sebagai penafsiran ayat Al-Quran jika ia memenuhi syarat-syarat penerimaan tafsir Al-Sufi. Antaranya, pentafsirannya itu tidak bertentangan dengan makna zahir Al-Quran, tidak mendakwa bahawa makna batin itu sahaja yang dimaksudkan oleh ayat. Seterusnya, pentakwilannya itu tidak terlalu jauh daripada makna asal. Yang keempat, pentafsirannya itu juga tidak bercanggah dengan hukum syarak ataupun akal. Yang terakhir ialah terdapat dalil daripada syarak yang menyokongnya. Kesimpulannya, berdasarkan pandangan-pandangan ulama di atas, jelas bahawa tafsir Al-Isyari ini sekiranya ia memenuhi syarat-syarat yang disebut di atas, maka ia dapat diterima serta menjadi salah satu bentuk penghayatan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, antara contoh-contoh tafsir Isyari yang muktabar adalah yang pertama, tafsir Al-Quran oleh Imam Salim bin Abdillah Al-Tustari. Ia merupakan antara tafsir Isyari yang terawal ditemui secara hampir menyeluruh penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah Haqaiq At-Tafsir oleh Imam Abu Abdul Ar-Rahman Al-Sulami. Ia juga merupakan antara bentuk-bentuk tafsir Isyari yang menghimpunkan pelbagai penafsiran para ulama Sufi dengan penafsiran yang halus dan mendalam. Yang ketiga adalah Lataif Al-Isyarat oleh Imam Abdul Al-Karim Al-Kushairi. Ia merupakan kitab tafsir Isyari yang masyhur oleh seorang Sufi yang terkenal, iaitu Al-Imam Abu Al-Qasim Abdul Al-Karim bin Hawazin Al-Kushairi, penulis kitab Risalah Al-Kushairiyah yang terkenal. Sekian, terima kasih.